minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Iaitulah sebelum ni kita membawa beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berhubung dengan kewajipan berakhlak mulia. Kewajipan yang mempunyai akhlak yang mulia, iaitulah akhlak yang ditunjukkan oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca beberapa hadis, beberapa ayat. Kemudian kita sambung pada malam ni, apakah pandangan yang disebut oleh kaum salaf, ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan selepasnya berhubung dengan akhlak mulia. Salaf ini golongan ulama dulu-dulu, kaum salaf. Ada pandangan menyebut sehingga ke kurun 5 Hijrah. Daripada kurun 5 Hijrah sampai ke atas, kurun 4, 3 Hijrah 2, sampailah para sahabat salaf. Ada yang menghadkannya hanya kurun ketiga Hijrah. Kurun ketiga Hijrah masih kaum salaf. Mana kalau selepas kurun 3 Hijrah bukan salaf lagi dah. Dan kaum salaf ini adalah sebaik-baik kaum selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik kurun selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian diikuti oleh kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Kata sebahagian muhaddisin yang memberi huraian kepada hadis ini, Nabi sebut 3 kurun, mana sampai kurun ketiga saja. Kurun Nabi di zaman Nabi, zaman sahabat dan tabi'in. Tabi'in pun bila kurun ketiga tadi mungkin menjangkau kepada tabi'in dan seterusnya. Mana mereka yang berada di kurun yang ketiga sampai ke bawah kedua, dan kurun Nabi adalah yang terbaik. Mana diberi pengiktirafan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pandangan golongan tadi berhubung dengan akhlak yang mulia? Di antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'in.
apa makna tabi'in? Yang sempat berjumpa sahabat, tetapi tidak sempat berjumpa Nabi. Mana lahir lepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia lahir zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Walaupun kata pandangannya, walaupun dia lahir zaman Nabi masih hidup tapi tak pernah jumpa Nabi, masih tabi'in, bukan sahabat. Kerana di antara syarat sahabat bukan sahaja lahir zaman Nabi, ataupun bukan sahaja makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ni zaman Nabi hidup dia dah ada dah, berada di Yaman, tapi dia tidak ada kemudahan untuk pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dikategorikan di kalangan tabi'in, dan Nabi memberi isyarat di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Umar, dia kata, Umar, akan datang kepada kamu ini ya seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, bernama Uwais. Dia ni doa dia ni makbul, kata Nabi. Dia ni memberi khidmat kepada ibu dia, hebat dia ni. Khidmat kepada ibu dia hebat. Dia ni makbul doa dia. Dia ni ada penyakit kulit, disebut sebagai baras, sopak, penyakit kulit. Dan dia ni kalau Nabi sebut, dia ni kalau dia berdoa, dia angkat tangan supaya Allah menyembuhkan sakit dia, Allah akan beri kesembuhan. Tapi dia tak berdoa. Dia memberi khidmat yang hebat kepada mak dia. Nabi kata, wahai Umar, kalau kamu jumpa dia akan masuk Madinah ni. Kalau kamu jumpa dia, kamu pergi dekat dia dan suruh dia berdoa untuk kamu. Umar ni sahabat, sahabat nombor 2 selepas Abu Bakar As-Siddiq. Tu pun Nabi kata, Umar, kamu pergi jumpa dia, suruh dia berdoa untuk kamu. Kehebatan Uwais. Di antara bentuk kehebatan dia, penyebab dia, kerana dia ni amat taat kepada ibu dia, memberi khidmat kepada mak dia. Itu kehebatan Uwais. Doanya makbul. Walaupun dia ni hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah jumpa Nabi. Dia ni tabi'in. Tapi dia seorang yang hebat ya di sisi Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Hasan Al-Basri, dia ni tabi'in juga, tidak kurang hebatnya. Dan dia di antara yang menjadi guru kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ialah siapa dia? Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sehinggakan sebahagian sahabat memuji Al-Hasan Al-Basri. Sebahagian sahabat memuji keilmuan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dari segi kata-katanya, disebut oleh sebahagian sahabat, kata-kata yang keluar, kata-kata hikmat, pujangga-pujangga, nasihat-nasihat yang keluar dari mulut Hasan Al-Basri seperti kalam para nabi, para rasul. Kehebatan ilmunya ya dipuji oleh sebahagian para sahabat. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Dia kata, budi pekerti yang baik ialah menunjukkan wajah yang berseri, ceria, gembira, senyum, tidak menunjukkan wajah yang apa? Yang murung. Bukan itu caranya. Bengis,
tapi wajah yang ceria, berseri, senyum. Tidakkah at-tabassum itu ataupun al-ibtisam itu sebahagian dari bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Kamu senyum tengok sahabat kamu, saudara kamu adalah satu bentuk sedekah. Bila kita senyum kepada seseorang, secara tak langsung kita sudah memasukkan satu bentuk kegembiraan ke dalam hati dia. Dia pun seronok, ceria. Dan sama juga orang beri sedekah dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk mata benda. Dia beri sedekah kepada fakir miskin bantuan, makanan ke apa ke, fakir miskin pun gembira, suka. Jadi bila kita bertemu sahabat kita dengan wajah at-talqa, wajah ceria, wajah berseri-seri, dia pun gembira, seperti memberi sedekah. Tengok diberi begitu pengiktirafan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan wajah yang berseri-seri, memberi bantuan sebagai tanda pemurah. Pemurah ni sifat al-karam. Sifat al-karam. Orang yang pemurah dia panggil karim. Al-karim adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala, Al-Karim. Di antara nama Allah 99 yang indah itu, yang maha indah itu, di antaranya Al-Karim. Itu di antara nama-nama Allah yang boleh kita ikut, bagus kita ikut, iaitulah sifat Al-Karam. Namanya Al-Karim, kepemurahan. Dan inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi. As-sakhi, sehingga kan Nabi memberi amaran tidak berkumpul di dalam hati orang mukmin dua sifat, as-sakha wal bukhlu. Sifat pemurah dan sifat bakhil tak ada. Sama ada salah satu ada. Bila ada sifat as-sakha, itulah mukmin yang sebenarnya. Bila ada sifat al-bukhlu, dia ni ada masalah. Tengok. Maknanya sifat ini sifat yang mulia di sisi agama kita. Sebagai tanda pemurah dan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti. Ini semua adalah tanda-tanda akhlak yang mulia yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa tu muka surat berapa? Muka surat 9. Muka surat 9. Jilid kedua. Tak jumpa. Jilid kedua jilid ke juzuk dia panggil. Baru nak buka muka surat. Pasal buku ada depan, jadi kita buka dah. Jilid kedua. Cari tengah-tengah tu jilid kedua. Bab akhlak. Latihan akhlak. Pendapat kaum salaf tentang budi pekerti yang baik. Itu jilid pertama. Jilid kedua tengah-tengah. Kalau buku lama buku surat 9. Itu buku lama tak? Buku lama tu. Nak tengok kulit dia. Buku lama. Buku surat 9 tengah-tengah. Jilid kedua. Itu bukan 9 jilid pertama. Tengah-tengah. Banyak lagi. Cari muka surat 9. Jumpa? Okey. Itu tengah-tengah. Kalau buku lama muka surat 9 tengah-tengah ni, jilid kedua. Dah rosak dah kitab ni. Hadam betul. Siapa hancur kita. Nak bagus lagi, makan tengah kitab-kitab. Tak payah belajar terus. Okey, jumpa ya. Tu. Itu di antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Buku baru, cetakan baru, surah apa? 9 juga. 393. Dia sambung terus muka surat. Kalau buku lama dia
walaupun dalam jilid yang sama, buku yang sama, dia start 1 semula. Muka surat 1 semula, 393. Okey, kita sambung. Selanjutnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, budi pekerti yang baik ialah membuat kerelaan seluruh makhluk, buat benda-benda yang memberi kesenangan kepada manusia. Maknanya kita ni dalam kehidupan kita biarlah memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jangan membawa mudarat. Kerana kita orang menjadi susah, orang menjadi panik, orang menjadi cemas, duk sebar berita-berita tak betul, orang menjadi cemas. Biarlah membawa manfaat. Kalau paling lekeh pun, kalau tak boleh memberi manfaat, jangan membawa mudarat. Jangan membawa mudarat. Dan sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu sepatutnya, ya. Dan baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, masa senang ataupun masa susah, jangan sesekali membawa mudarat kepada manusia yang lain. Itu bentuk akhlak yang mulia. Jadi hakikat budi pekerti adalah suatu bentuk dari jiwa yang benar, yang telah meresap dalam hati, dan dari situlah timbulnya berbagai perbuatan. Rupa-rupanya akhlak mulia ini terjemahan apa yang ada di dalam batin dia. Yang kita sebut sebelum ni a'malul qulub, kerja-kerja hati, sifat-sifat dalam hati. Dan sifat-sifat yang baik diterjemahkan oleh perbuatan, dengan perbuatan yang baik. Tangan dia buat benda baik, mata dia tengok benda baik, mulut dia ucap benda yang baik, telinga dia dengar benda yang baik, kaki dia berjalan ke tempat-tempat yang baik, dia makan minum, dia tak makan kecuali benda yang baik, benda halal. Itu tandanya. Jadi bila begitu sifat manusia zahir, dengan akhlak nampak zahir begitu, adalah manifestasi kepada hatinya yang betul, hatinya yang baik. Di situ dia puncanya. Maknanya anggota tubuh kita ini adalah seperti rakyat. Seperti rakyat. Jadi rajanya mana? Rajanya hati. Rajanya hati. Raja perintah saja. Kamu tangan pergi ambil wudu, pergi tolong manusia yang lain. Hati suruh. Kamu mata jangan tengok benda tak betul. Kamu mulut banyak mengaji, berzikir kepada Allah, baca Quran, jangan berbohong. Kamu kaki rajinlah pergi masjid, kaki berjalan pergi masjid. Kamu mulut perut nak makan nak minum, makan yang halal sahaja. Yakin benda yang halal. Kena cek dulu, kena semak dulu. Manifestasi kepada hati yang betul. Kalau orang tu di dalam kamus hidup dia tak ada perkataan halal haram, semua dia bedal, maknanya hati dia bermasalah, iman dia bermasalah, ataupun bercampur amal soleh wa ghairu soleh, amal baik dan amal yang tak baik bercampur. Itu pun bermasalah juga. Itu pun bermasalah. Kena bertaubat kepada Allah. Kerana kebaikan manusia yang betul-betulnya, dia bergantung kepada di antaranya dua benda. Iman tu memang dah ada dah. Bergantung kepada dua benda. Yang pertama, dia boleh mengikuti perintah Allah. Al-imtithalu bi awamirillah, mematuhi perintah Allah. Al-imtithalu bi awamirillah, mengikuti perintah Allah. Dan yang kedua, al-ijtinabu nawahi, menjauhi tegahan Allah Ta'ala. Dua benda.
Maknanya kalau salah satu sahaja tak jadi, tidak ada kesempurnaan. Ikut perintah Allah pun ikut juga, tetapi langgar larangan Allah pun langgar juga, tak jadi. Apatah lagi perintah Allah itulah yang dia tinggalnya, apa yang Allah larang itulah yang dia duk pulungnya, lagi teruk. Itu gambaran manifestasi kepada hati iman. Itulah akhlak yang ingin dibentuk oleh junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk yang meresap dan yang menetap dalam jiwa, kerana andai kata seseorang yang jarang sekali mendermakan hartanya tetapi tiba-tiba melakukannya untuk sesuatu hajat, maka orang yang demikian tidak dikatakan pemurah sebagai dasar budi pekertinya. Mana benda itu yang kita sentiasa lakukan. Dengan arti dia tak pernah buat baik, tiba-tiba buat baik, maknanya bukan baik lagi. Tengok dulu selama mana dia boleh istiqamah. Tengok dulu. Bila dah istiqamah, barulah baik. Barulah kita nampak secara zahirnya boleh declare lah, dia ni baik. Sudah ada istiqamah baru baik. Sebab itulah Nabi SAW, benda yang baik walaupun kamu buat sikit tapi istiqamah, itulah yang terbaik. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah berterusan walaupun sedikit. Tengok. Tapi sekejap buat, kemudian tunggu tahun depan buat, itu tidak terbaik. Tengok, sebaik-baik amalan ialah kamu sentiasa buat. Dah jadi apa? Dah jadi kebiasaan. Dah jadi habit. Dah istiqamah, iltizam itu. Walaupun sedikit, tapi tiap hari buat, tiap masa dan ketika. Itulah yang dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adwamuha wa in qalla. Berterusan, berterusan walaupun sedikit. Maka orang yang demikian tidak dikatakan pemurah sebagai dasar budi pekertinya, selagi mana keadaan seperti itu belum lagi meresap dan menetap benar-benar di dalam jiwanya, dalam hatinya. Jadi ada beberapa asas bagi akhlak yang mulia. Yang pertama, atau beberapa asas, beberapa bentuk, beberapa perkara. Di sini disebut 4. Yang pertama adalah hikmat. Hikmat, kebijaksanaan. Yang kedua, keberanian. Ini 4. Kelapangan dada. Dan yang keempat, keadilan. Ini 4 sifat yang besar. 4 sifat yang besar, yang merangkumi seluruh kehidupan manusia. Bila ada 4 ni dalam akhlak kita, maknanya dia ni elok lah. Dah elok lah. Cuma kena bertambah lagi, perbaiki. 4 ni asas. Dah bukan sempurna, dah elok dah. Dah ada 3 asas ini, ataupun 4 asas ini, 4 sendi ini. Apa hikmat? Bijak itu apa? Hikmat itu apa? Ialah jiwa, suatu keadaan jiwa yang dengannya dapat ditemukan perkara-perkara yang benar, dengan menyisihkan mana-mana yang salah dalam segala urusan yang dihadapi secara ikhtiariyah. Dia boleh beza mana yang al-haq, mana yang batil. Itu bijak orang ni. Dengan arti kalau orang tersebut dia ikut benda-benda yang hak, dia ni bijak. Sebaliknya dia pulung semua. Yang hak pun ikut, yang batil pun ikut, dia ni tak bijak. Ataupun bahasa yang mudahnya, bodoh dia. Itu dia. Tak cerdik dia ni. Jadi orang cerdik, dia boleh bezakan. Boleh bezakan di antara yang benar, yang tidak benar, dan dia ikut yang benar, dan dia tinggal yang tidak benar.
baina al-haqqi wal batil. Tu orang bijak. Orang yang bijak, yang cerdik. Itu cara ringkasnya. Dan kedua, sendi kedua adalah berani. Ialah berani ini dari segi dia boleh mengawal sifat marah. Dan berani inilah berani yang sebenar-benarnya. Dia boleh kawal ketika marah. Manusia di dalam keadaan kemarahan, dia kadang-kadang tu dia tak boleh kontrol. Dia bercakap pun merapu bercakap. Dia meroyan tak tentu pasal keadaan marah. Dia meroyan tak tentu pasal. Kemudian bila ada pula orang duk rekod apa yang dicakap tersebut, pasang balik, dia pemalu. Tak sedar apa dia cakap. Pasal apa? Marah menguasai. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian dan adik sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada orang tanya Nabi, beri wasiat kepada aku, dia kata apa? La taghdab. Lagi la taghdab. Lagi la taghdab. Jangan mudah marah, jangan mudah melenting. Nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan marah ini sifat yang ada dalam semua manusia. Cuma memerlukan kepada kontrol. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia menahan marah dia. Marah, Nabi pun ada sifat marah. Para rasul, para nabi pun ada sifat marah. Bagaimana dia menahan marahnya? Wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia tahan marah dia, tidak diterjemahkan. Kemudian dia memberi maaf kepada manusia. Itu tanda sifat yang mulia. Sebagai sendi nombor 2 selepas kebijaksanaan tadi. Selepas kecerdikan. Kemudian marah pun dia ada bertempatlah marah. Tempat yang perlu kita marah, kena marah. Orang duk hina Nabi, duk hina Allah, duk hina agama, memang kena marah. Orang duk hina Nabi pun senyum, hehehe. Itu masalah. Itu masalah. Itu tempat yang kena marah. Nampak? Dan seterusnya keadilan. Cara ringkas disebut di sini. Keadilan adalah suatu kekuatan dalam jiwa yang menuju ke arah yang sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Ada kalanya dibiarkan dan ada kalanya dihalang, dan semua ini dengan mengingati keadaan dan suasana yang sedang dihadapi. Jadi keadilan ini ialah, kalau dalam bahasa yang mudahnya, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu adil. Itu adil. Maknanya kalau kopiah di kepala bukan di kaki. Kasut di kaki bukan atas kepala. Kalau jumpa kasut letak atas kepala, dia ni zalim. Dia ni zalim. Maknanya pakai, minta maaf dia pakai pentis ialah di tempat dia. Kalau jumpa orang tu pakai pentis di kepala, dia tu zalim. Buat kopiah ataupun buat face mask. Pakai topi muka, pelitup muka, pakai pentis underwear dia. Atau zalim namanya. Itu bukan tempat dia. Nampak? Dia ada anak lelaki bagi pakai baju kurung, atau zalim nama dia. Anak perempuan bagi pakai apa? Pakaian lelaki, anak lelaki, atau zalim juga. Maknanya pelitup muka pakai di muka, bukan pakai atas kepala. Bila pakai atas kepala, zalim namanya. Dia kena pakai di muka. Begitulah benda-benda yang lain. Jadi golongan berakhlak mulia, dia tahu benda itu. Bagaimana bila dia berada di masjid, ini akhlak dia, adab dia di masjid. Itu adil namanya. Bila dia berada dalam toilet, ini adab di dalam toilet. Dia letak sesuatu pada tempat dia. Ni dia pukul rata sama. Adab di masjid itulah, adab di toilet begitulah, adab di rumah begitulah, adab nak tidur begitulah. Itu sodik. Cara dia bercakap dengan mak ayah dia, bahasa yang digunakan berlainan dengan bahasa yang digunakan dia bercakap dengan kawan-kawan dia.
Dengan kawan dia mungkin dia panggil aku, mu, I, you. Takkan dia bercakap begitu dengan mak ayah dia. I tak cukup duit lah bulan ni. Bila you nak transfer duit ke akaun I? Itu namanya zalim. Orang yang adil tak buat begitu. Tak sama atau panggil nama ayah dia. Panggil nama dia, nama apa? Nama dia Martopo bin Suparjo. Dia pun WhatsApp kepada ayah dia, Suparjo, bila nak transfer duit ke akaun aku? Itu zalim namanya. Orang yang adil tak buat begitu. Gaya bahasa percakapan dia duduk kat mana tu, sesuai dengan keadaan. Itu namanya adil. Kena ada benda-benda begitu. Lepas tu kita kena belajar adab di masjid bagaimana, adab di rumah bagaimana, adab di tanah perkuburan bagaimana, adab qada hajat bagaimana, adab bertamu bagaimana, adab bermusafir bagaimana. Kita boleh, kalau boleh buat begitu dengan tempat yang betul, jaga adab yang betul, itulah keadilan. Itu akhlak yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya adalah dari keempat sendi tersebut, itu baru 3 dia tertinggal kelapangan dada dia tertinggal. Tertinggal di sini. Dia sebut hikmat, berani dan keadilan. Kelapangan dada yang ketiga, yang keadilan tu nombor 4 dah. Betul dia tinggal sebut itu. Jadi kelapangan dada ini adalah dia seorang yang tasamuh. Dipanggil sadru rahb as-sadr. Dada dia luas. Dari segi sifatnya at-tasamuh, di mana rajulun mutasamih, bertolak ansur, ada sifat toleransi. Maknanya benda remeh-temeh, benda kecil-kecil, dia tak kisah mana. Orang buat salah sikit kepada dia, dia memberi kemaafan. Wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas. Benda remeh-remeh dia tak masuk campur. Dia masuk campur hanya benda-benda yang berkaitan dengan dia saja, berkaitan dengan agama dia, yang boleh beri manfaat kepada dunia dia, apatah lagi kepada agama dia. Jadi sifat berlapang dada. Kalau perbahasan dari segi masalah umur khilafiyah, benda khilafiyah, benda perselisihan di antara ulama, di antara mazhab umpamanya, perbahasan fiqh, dia ni berlapang dada. Di antara perbahasan fiqh, berlapang dada dia terima. Kalau kamu pegang pada pendapat A dan kamu yakin dengan pendapat A, buatlah. Buat. Dan jika kamu tak suka pendapat A, kamu ada pandangan yang lain dengan dalil-dalilnya yang muktabar, ada ulama-ulama yang muktabar yang sebut begini dalilnya, kamu pegang, tak ada masalah. Adapun kamu pegang dengan satu pendapat, kemudian kamu nak condemn orang lain tak betul, itu namanya ta'assub. Itu namanya ta'assub. Dia ada at-ta'assub al-madhhabi, ta'assub madhhab. Dia saja betul, orang lain semua salah. Itu tidak ada sifat berlapang dada. Itu contoh dalam bab umur khilafiyah, dalam bab fiqh, dalam bab apa tu. Jadi kena ada sifat berlapang dada. Jadi sifat itu berlapang dada, bertolak ansur, memberi kemaafan kepada manusia yang lain. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sifat ini dengan jelas, wal afina 'anil nas. Yang banyak memberi kemaafan kepada manusia. Dan sifat Nabi, kalau kita belajar sirah, ketika Nabi masuk bumi Makkah pada hari pembukaan kota Makkah, orang kufar Quraisy pada masa itu dah gementar dah memang dah kata habislah kita kali ni, tentu Muhammad akan memancung kepala kita. Masa dia berada di Makkah dulu, apa yang kita tak buat kepada dia dan kepada pengikut-pengikut dia. Bahkan nak bunuh pun ada, nak bunuh Nabi pun ada, pembesar-pembesar Quraisy.
berpakat itu. Sampai begitu sekali mereka buat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Nabi, ya, para sahabat ridwanullah alaihim. Dan kufar Quraisy dah fikirlah bila kita hari ni pada hari pembukaan kota Makkah, yaum fathi Makkah, mereka tak bila, tapi yang berlaku sebaliknya yang berlaku. Pada hari itu bila dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Makkah dengan membawa kemenangan, beserta dengan para sahabat, membawa kemenangan, dia pun kumpul seluruh penduduk Makkah. Kumpul seluruh penduduk Makkah. Nabi tanya, kamu kenal tak aku? Kenal, kamu ni Karim ibnu Karim ibnu Karim, kamu ni orang yang baik, orang yang mulia, orang yang pemurah. Bapak kamu pun baik, mulia, datuk kamu pun baik, mulia, pemurah. Puji. Nabi begitu. Lalu bila begitu, berlakulah Nabi pun sebut begini. Kemudian mereka pun minta supaya diberi kebebasan. Nabi kata apa? Antumut tulaqa, Nabi kata. Kamu sekarang ni bebas balik ke rumah masing-masing, dengan artinya, dan aku tak akan menuntut bela. Tak akan menuntut bela. Dengan Nabi kata begitu, antum tulaqa, kamu bebas balik rumah masing-masing, bebas, free. Ramai di kalangan penduduk Makkah pun akhirnya menganut Islam, akhirnya bersyahadah, bersyahadatain, hasil daripada sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal afina 'anil nas. Tengok 4 sendi kepada akhlak yang mulia. Apa tadi? Bijak, hikmat, bijak, bijaksana, cerdik. Nombor 2. Nombor 2. Yang pertama hikmat, yang kedua berani, yang ketiga tasamuh, dan yang keempat al-adlu, keadilan. Hikmah, hakim, hikmah, kemudian keberanian, asyaja'ah, kelapangan dada, at-tasamuh, sifat tasamuh, keadilan, al-adlu. 4 itu menjadi tunjang. Jadi kalau ada 4 yang besar tu, yang kecil-kecil lain tu menyusul kemudian. Yang kecil-kecil lain tu duduk di bawah. Duduk di bawah. Macam sifat adil tadi. Sifat al-adlu tadi. Sifat al-adlu tadi. Di bawah dia banyak adab-adab yang perlu kena jaga, yang kita sebut tadi. Adab masjid, adab rumah, adab qada hajat, adab apa tu, adab berpakaian, adab makan, minum. Semua tu duduk di bawah sifat al-adlu. Tengok besarnya 4 sendi tadi, 4 tunjang tadi. Bila ada, insya-Allah, ya, akhlak, itulah akhlak yang dituntut oleh, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya sahaja orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu tanda yang pertama sekali mesti ada iman. Iman tu memang tak boleh nafi dah, mesti kena ada. Thumma lam yartabu, kemudian lepas beriman, mereka ni tak ada ragu-ragu lagi dah. Iman dan keyakinan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka ini berjuang dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka yang benar-benar. Mereka yang benar, mereka yang benar, the man of truth. The man of truth, itulah yang benarnya. Mana beriman, kemudian dengan yakin keimanan, kemudian dia ni buat, dia terjemah iman dia dengan tingkah laku. Tingkah laku itulah akhlak. Tingkah laku itulah akhlak. Lalu disebut contoh. Apa di antara bentuk tingkah lakunya?
Memberi bantuan, berjuang dengan jiwa raga fi sabilillah. Memberi bantuan, sifat al-karam, sifat pemurah. Sifat al-karam, contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu itulah yang merupakan keyakinan, yang kuat dan kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula iman. Kalau amalan baik dah, tapi tak ada iman, memang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mesti ada keimanan. Kita ada 2 minit lagi ya. Jadi keimanan kepada Allah itulah yang menjadi asasnya. Berjuang dengan harta ialah dengan sifat pemurah yang ditujukan untuk menekan kekuatan syahwat. Apa dia syahwat lawan kepada sifat pemurah? Itulah sifat al-bukhlu, sifat bakhil. Sifat bakhil ataupun dia panggil asyuh. Asyuhu syahih. Asyuhu ni bakhil berganda-ganda. Asyuhu. Kalau orang Kelantan panggil memang kedekut pahit. Kedekut pahit itu, kedekut pun ada rasa dia, pahit rasa dia. Itu memang teruk itu syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi, yuqa syuhha nafsihi. Syuh tu al-bukhlu, bukhlu ganda berapa tu? Wa man yuqa syuhha nafsi. Surah apa tu? Siapa dah hafal ayat tu? Surah apa? Hello, anybody home? Surah apa tu? Wa man yuqa syuhha nafsi. Malu ni nak jawab ni. Tak apalah, lepas ni cari sama-sama ya. Syuh ini sifat syahih, lebih teruk daripada bakhil. Memang teruk dah. Jadi bila ada sifat pemurah, dia lawan syahwat. Syahwatu al-bukh, di antara yang disuruh oleh Nabi SAW supaya kita berdoa dijauhi daripada sifat al-bakhil. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukh. 8 perkara yang Nabi suruh kita minta perlindungan, di antaranya daripada kebakhilan. Jadi kita tangguh situ ya. Kita berhenti sifat itulah, sifat pemurah tu, lawan dia sifat bakhil. Faqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka